Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid sekalian? Ustaz harapkan kamu berada dalam keadaan sihat di samping keluarga masing-masing. Jadi hari ini pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 5. Kita akan belajar Al-Quran dan kamu perlu membuka buku teks kamu di muka surat 36. Kita akan ulang kaji hukum mad yang telah kita belajar. Iaitu ada 5 hukum mad yang telah kita belajar, iaitu mad silah qasirah, mad iwad, mad tamkin, mad badal dengan mad tabi'i. Jadi kita nak baca ayat-ayat ini yang mengandungi hukum-hukum mad. Jadi kamu perlu mendengar ustaz baca, kemudian kamu ikut bacaan ustaz. Kita akan baca dengan secara betul dan bertajwid. Okey? Jadi bila ustaz baca, kamu dengar dan kemudian kamu ikut bacaan ustaz. Kamu boleh buka buku teks kamu di muka surat 36. Kita akan baca ayat-ayat yang dalam kotak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Wa atainahu ajrahu fid dunya. Wa yahdi bihi katsira. ويهدي به كثيرا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب الخير لشديد لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Okay, yang bawah pula. Hamim Hamim. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ألف لام را ألف لام را هو الذي بعث في الأميين رسولا هو الذي بعث في الأميين رسولا طه طه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا
Innahum yarawnahu ba'ida. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba. Wa narahu qariba. Baik, sekarang kita nak tengok apakah hukum yang ada di dalam hukum mat yang ada di dalam bacaan yang kita baca tadi. Yang mana yang bulat merah ni itu ada hukum mat tersendiri yang kita dah belajar sebelum ni. Jadi kita tengok dulu contoh yang atas ni yang mewakili ha ni. Ajrahu bihi wa innahu. Okey, wa innahu. Kita nak tengok apakah hukum mat yang ada di sini. Jadi kita tengok balik pelajaran kita yang lepas pada muka surat 28. Tengok. Innahu bi'ibadihi. Okey. Ini kita panggil bacaan mat silah qasirah. Macam mana nak kenal mat silah qasirah? Iaitu ha dhamir yang berbaris dhammah atau kasrah bertemu dengan huruf berbaris. Sebelumnya juga huruf yang berbaris. Jadi kita nak kenal mat silah qasirah. Ha ini kita panggil ha dhamir. Di belakang ni syarat dia mesti ha tu berbaris dhammah ataupun berbaris di bawah. Kalau berbaris di atas, dia tak jadi mat silah qasirah. Jadi kalau kita tengok dalam ayat tu, sama ada ha tu berbaris dhammah ataupun kasrah, dan sebelum ha dhamir tu juga huruf tu berbaris. Macam nun ni berbaris di atas. Selepas ha ni pun, selepas hu ni berbaris juga. Ka ni berbaris juga. Ini contoh ha berbaris dhammah. Satu lagi ha berbaris di bawah. Sebelum dia pun berbaris juga, iaitu huruf dal ni berbaris di bawah, dan selepas hi ni berbaris juga, iaitu huruf kha ni berbaris di atas. Jadi bila kita tengok dalam ayat tu ada syarat-syarat macam ni, kita panggil dia mat silah qasirah. Jadi bacaan dia kena baca dua harakat. Innahu bi'ibadihi. Ni contoh-contoh ayat yang mengandungi mat silah qasirah. Jadi ayat yang kita telah baca tadi, yang hu dengan hi tu, kita panggil mat silah qasirah. Okay, boleh faham? Okay, seterusnya kita tengok contoh yang bawah ni pula. Yang bawah ni. Li'ilafi Quraisy ilafihim. Okey. Kita tengok ni dia mengandungi hukum mat apa. Jadi kita tengok balik di muka surat 29. Nampak? Li'ilafi. Okay, kita ulang kaji balik. Dia dipanggil bacaan mat badal. Mat badal ni apa? Dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah. Kalau ada dua huruf hamzah berhimpun dalam satu kalimah, kita panggil mat badal. Hamzah kedua ditukar kepada huruf mat. Dibaca dengan kadar dua harakat. Mat ni terbaca dengan dua harakat. Asal perkataan adama ni ada dua hamzah. Adama. Jadi bila hamzah bertemu dengan hamzah, jadi kita jadikan satu hamzah ni, hamzah kedua kita tukarkan menjadi huruf mat. Kalau sebelum dia berbaris di atas, jadi kita tukarkan kepada huruf alif. Adama. Okay, kalau perkataan ni pula utiya. Jadi kalau sebelum dia huruf dhammah, kita tukarkan hamzah kedua ni menjadi huruf waw. Waw mat. Utiya, panjangkan utiya. Kenapa dia jadikan huruf waw? Sebab sebelum dia berbaris dhammah. Kita baca utiya. Okey. Satu lagi contoh, i'mana. Asal perkataan dia i'mana, hamzah bertemu hamzah. Jadi kita tukarkan hamzah yang kedua ni menjadi huruf ya mat ni. Imana. Sebab apa dibaca ditukarkan kepada huruf ya mat? Sebab sebelum dia berbaris di bawah. Kalau sebelum hamzah ni berbaris di bawah, kita kena tukarkan huruf hamzah ni menjadi huruf ya. Jadi kita baca imana. Okey, ini contoh-contoh mat badal. Yang ni kita dah belajar. Jadi ini ulang kaji je balik. Okey? Ini panggil mat badal. Okey, kemudian yang bawah ni. Hamim, alif lam ra.
Toha. Okey, ini kita panggil mat apa? Kita tengok balik di muka surat 33. 33. Okey, ini dipanggil mat tabi'i. Mat tabi'i ni mat apa? Hanya huruf pembuka surah. Dia dikenali sebagai huruf pembuka surah. Biasanya kalau kita tengok Al-Quran, biasanya dia ada di beberapa tempat yang mana huruf ni dia ada beberapa huruf. Contoh ayat ni. Toha, yang mana berwarna ungu ni. Ungu ni adalah mat tabi'i. Contoh huruf yang termasuk dalam mat tabi'i di awal surah ialah ta, ra, ya, ha dan ha. Ini contoh mat tabi'i yang huruf dia ni ada di awal surah. Ni. Huruf ni ta, ra, ya, ha, ha. Dibaca 2 harakat. Okey, boleh faham? Contoh ayat yang seterusnya yang kita baca tadi, wa idza huyyitum ummiyina minan nabiyyi. Okey, kat sini dia ada hukum mat apa? Jadi kita tengok balik di muka surat 32. Ini kita panggil bacaan mat tamkin. Huyyitum minan nabiyyina fil ummiyina. Okey, macam mana nak kenal mat tamkin? 2 ya bertemu dalam satu kalimah. Ya pertama berbaris kasrah dan bersabdu, manakala ya kedua berbaris sukun. Okey, kalau kita tengok dalam kalimah tu ada 2 huruf ya. Jadi ya pertama tu dia berbaris di bawah, dan ya satu lagi dia berbaris sukun, mati. Jadi bila kita bertemu, kita tengok dalam ayat tu ada ya berbaris bawah dan satu lagi ya berbaris mati, kita panggil dia mat tamkin. Macam contoh ni lah, huyyitum ummiyina. Ni ada 2 huruf ya. Satu ya baris bawah, satu lagi ya baris sukun. Kita baca dengan 2 harakat. Okay, faham? Okey, seterusnya yang terakhir ayat yang kita baca, fasbir sabran jamila. Okey, yang ba'ida, qariba. Yang mana ada berhenti di belakang ni, yang ada huruf alif ni, kita tengok apakah hukum mat yang ada di situ. Jadi kita tengok di muka surat 31. Ini kita panggil mat iwad. Okay, mat iwad ni apa? Memberhentikan bacaan pada akhir kalimah yang berbaris tanwin fathah. Okay, mat iwad ni terjadi apabila kita nak berhentikan bacaan. Berhentikan bacaan. Jadi kat situlah terjadinya mat iwad. Okey, contoh dia fatham mubina. Kita akan berhenti di sini. Kita tak baca dah fatham mubinan, tak baca mubinan sebab kita matikan dia, kita berhentikan dia. Jadi bila kita berhentikan dia, dia akan jadi mat iwad. Bacaan dia 2 harakat. Menggantikan bunyi tanwin dengan bunyi satu baris. Jadi kita gantikan tanwin ni, kita jadikan dia satu baris dan dia dibaca dengan kadar 2 harakat. Fatham mubina, panjangkan na ni sebab dia berhenti. Tapi kalau sambung, kita kena bacakan dia sebagai tanwin. Kalau berhenti, baru jadi mat iwad. Siratan mustaqima, panjangkan. Menggantikan tanwin kepada satu baris dan dia dibaca dengan 2 harakat. Okey, jadi itu sahaja kita punya bacaan mat. Yang ni sebagai ulang kaji balik, sebagai kamu takut kamu lupa. Jadi bila kita dah baca ni, kita baca contoh-contoh ni dan kita tengok balik hukum mat tadi, insya-Allah kita akan ingat balik hukum mat yang telah kita pelajari. Okay, sebagai latihan, Ustaz nak kamu buat, tuliskan contoh ayat hukum mat di bawah dengan betul. Ini mat yang telah kita belajar sebelum ni sebanyak 5 hukum mat, iaitu mat tamkin, mat iwad, mat silah qasirah, mat badal dan mat tabi'i. Jadi kamu kena bawa setiap mat ni 3 contoh. 3 contoh ayat. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu di setiap tajuk hukum mat ni. Dan setiap hukum mat ni Ustaz dah bagi contoh satu dah. Setiap satu ni Ustaz bagi dah contoh satu. Kamu kena cari lagi 2. Mat tamkin, apa contoh ayat dia yang boleh kamu letakkan di sini.
kamu boleh tengok balik dalam buku teks kamu. Pada muka surat, mat-mat yang telah kita belajar. Kalau mat tamkin, cari dalam tajuk mat tamkin. Kalau kamu tak mau ambil dalam buku teks kamu pun, kalau kamu rajin sangat, kamu boleh cari sendiri dalam Quran. Boleh juga. Tapi kalau nak mudah, tengok je dalam buku teks kamu tu yang dah ada dah contoh-contoh hukum mat yang ada di buku teks kamu. Okey, kemudian untuk satu lagi latihan Ustaz nak kamu buat latihan jawi ni. Susun semula perkataan di bawah menjadi ayat yang betul. Jadi kamu susunlah. Tuliskan, kamu boleh print ataupun kamu boleh terus tulis dalam buku latihan kamu. Jadi dua latihan lah. Yang tadi tentang hukum tajwid dengan latihan jawi ni. Okey, itu saja. Diharapkan kamu boleh buat latihan yang Ustaz bagi ni. Dan selamat belajar di rumah. Hingga kita bertemu lagi, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.